Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Okey, daripada Zi Azrina, ini nak buat Fizi Azrina. Assalamualaikum Ustaz, masalah minyak wangi yang ada alkohol boleh guna tak Ustaz? Ada yang kata asal alkohol tu tak boleh guna. Baik, isu tentang alkohol, isu tentang alkohol ni. Kalau kita lihat bahawa hari ini memang orang masih lagi confused tentang sama ada alkohol itu arak atau arak itu beralkohol. Kadang-kadang macam-macam lah yang orang yang sebut. Ingin saya jelaskan sekali lagi bahawa alkohol tidak semestinya arak. Alkohol tidak semestinya arak. Sebelum saya nak fokus kepada kandungan alkohol dalam minyak wangi, saya perlu memberikan kefahaman yang secara menyeluruh tentang, kita perlu faham tentang arak dan juga alkohol dulu. Baik. Kalau kata arak, arak ialah kaedah pemeraman buah yang dicampurkan dengan yeast, yang dicampurkan dengan gula, campurkan dengan asid sebagainya, dia akan berlakunya proses pemeraman. Fermentation proses ini. Sebab apa juga pun jenis buah yang kita rendam, sama ada buah anggur ke, buah betik ke, buah bali ke, buah tebu air tebu ke, termasuk jugalah buah kurma pun. Sebab tu Nabi Muhammad SAW melarang sahabat minum rendaman buah kurma selepas 3 hari. Sebab bila kita rendam, mesti ada kandungan alkohol. Bila berlaku proses pemeraman, dia akan ada kandungan alkohol. Memang ada. Soal kata dia punya H2O apa tu kena tanya orang-orang sains, sebab saya bukan saintis, saya ustaz je yang nak merujuk kepada chemical dan juga dia punya pandangan sains ini, itu kena tanya orang sains. Cuma saya nak sebutkan bahawa bila berlaku proses pemeraman, dia adalah yang disebut sebagai etanol. Padanya alkohol yang nama dia adalah etanol. Etanol inilah yang banyak digunakan, diambil, dimasukkan dalam liquor, dimasukkan dalam kasbok ke, masukkan dalam wine ke, dimasukkan apa untuk tujuan memabukkan. Untuk tujuan memabukkan. Maka yang ini haram. So alkohol ini atau arak ini ada arak yang ada kandungan alkohol, ada arak yang tak ada kandungan alkohol, yang disebut sebagai etanol tadi. So dalam hal ini kita tak boleh pegang bahawa arak mesti mabuk. Arak mesti mabuk. Yang tu kita tak boleh nak pegang. Sebab fatwa, kalau kita lihat fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan tahun Julai 2011. Arak ini ialah kaedah pemprosesan yang dibuat untuk mengeluarkan arak. Dia tak kira mabuk ke tak mabuk. Sebab arak ini, alkoholnya itu boleh disuringkan. Akhirnya dia akan keluar tanpa arak. So kalau proses yang sama dengan arak, sama ada mabuk ke tak mabuk, dia adalah diharamkan. Sebab tu kalau kita merujuk kepada surah Al-Ma'idah ayat 90. Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang Allah sebutkan, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amri syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, nasib, sembah berhala itu merupakan rijsun, najis ini. Maka tanibuhu, maka kenalah kita jauhkan. So bukan soal kata mabuk ke tak mabuk, dia disebut sebagai arak, hukumnya najis. Sebab kalaunya banyaknya mabuk, sikit pun dia akan jadi haram. Samalah juga yang disebutkan oleh baginda SAW, ma'athqal kasiru faqulil haram. Apa yang mabuknya banyak, sikit pun dia akan jadi haram. Baik, so dalam hal ini kalau kita lihat bahawa ini arak. Ini arak. Ini memang hukumnya adalah haram.
Termasuk jugalah kalau kata selepas pemprosesan arak ini dia akan pergi pada cuka. Cuka ni walaupun cuka ni tak mabuk, tetap juga dianggap sebagai benda yang haram. Sebab itulah wine vinegar, cuka arak, dia lah najis walaupun tanpa alkohol, sebab dikilangkan dengan kilang yang sama dengan arak ini. Termasuk juga hari ini tentang Malta, air Malta ini tuan-tuan, walaupun dia free alkohol, dia tetap juga dianggap sebagai benda yang najis, yang haram, sebab dibuat di kilang yang sama, dengan brand yang sama, dengan syarikat yang sama, sebab ada 10 golongan yang orang yang terlibat dengan arak ni adalah haram. Tuan, itu jelas disebutkan dalam Halal wa Haram fi Islam karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi tentang bagaimana hukum arak ini sendiri, termasuk juga dalam fiqh Syafi'i, dan juga kita lihat jugalah pandangan-pandangan daripada semua mufti yang orang yang terlibat dengan arak ni, walaupun dia tak mabuk, tapi sifatnya itu sebagai sifat arak. Sebab itulah ini yang disebutkan, diingatkan oleh baginda SAW, la yastahillanna ta'ifatun min ummati al-khamru yusammunaha bi ghairi ismiha. Akan ada segolongan umatku, kata Nabi SAW, orang yang akan mengubah nama arak ini bi ghairi ismiha, yang bukan nama arak lagi. Boleh rujuk juga dalam bab yang membincangkan tentang arak ini dalam kitab Halal wa Haram fi Islam ni. Boleh rujuk. So dalam hal ini akhirnya arak di rebrand menjadi Candi Jolly, yang dipromot sebagai energy drink, minuman yang bertenaga. Yang bertenaga. Oleh kerana itu dalam hal ini arak juga, walaupun dia tak mabuk, hukumnya adalah haram. Ma'askar kasiru faqalil haram. Apa yang banyak yang mabuk, sikit pun dia akan jadi haram. Baik. Ini arak. Yang keduanya adalah alkohol yang terjadi dengan sendirinya. Disebut sebagai nature alkohol. Alkohol yang terjadi dengan sendirinya. Baik. Contohnya adalah alkohol dalam tapai, alkohol dalam wudu, alkohol dalam cencaluk, dalam tempoyak. Bila rendam je, dia akan ada alkohol. So yang ni disebut sebagai nature alkohol yang jadi, walaupun ia juga disebut sebagai ethanol, kan. Tapi yang ini bukan dibuat daripada proses arak, dan dia tidak memabukkan. Setakat ini belum pernah lagi lah kita lihat orang yang mabuk makan tapai. Tak ada. Air tapai tu lain, air tapai lain. Yang mabuk makan tapai tak ada. Walaupun kita lihat kandungan alkohol dalam tapai ini, dia lebih tinggi lagi daripada kandungan alkohol dalam satu tin arak tu. Kalau kita beli Kasbok kan, yang arak ini, kandungan alkohol dia lebih kurang 3 hingga 4% saja kandungan alkohol dalam Kasbok. Tapi kandungan alkohol dalam tapai ni dia lebih tinggi lagi. Pernah dibuat kajian, dites 9 hingga 12% kandungan alkohol dalam tapai. Maknanya lebih tinggi lagi kandungan alkohol dalam tapai. Sebab tu orang kata lebih baik minum Kasbok. Jangan. Sebab tu hukum syariah ni tak boleh kita ambil daripada logik akal. Mesti rujuk kepada orang yang berautoriti, orang yang berilmu tentang ini. Maka fatwa mengatakan bahawa makanan-makanan yang alkohol yang terjadi dengan sendirinya telah diharuskan sehingga tidak memabukkan. Dengan syarat bukan alkohol arak. Ini alkohol bukan alkohol arak. Yang tadi itu adalah arak khamar. Yang ni bukan. Sebab tu dalam hal ni nature alkohol yang sehingga tidak memabukkan, ianya diharuskan. Mabuk tak boleh. Yang inilah yang diambil. Kalau mabuk maka tak boleh. Yang arak mabuk ke tak mabuk memang tak boleh. Sebab tu orang anak-anak muda kita pegang, tak apa ustaz minum arak sebab tak mabuk. Tak boleh. Dia ada mabuk yang haram, ada mabuk yang halal. Yang tak mabuk pun haram. Ni kita lihat, walaupun tak mabuk, dia tetap juga haram. Yang mabuk halal, mabuk laut halal, mabuk 9 bulan 10 hari halal. Kemudian mabuk cinta, kan, 7 hari kemudian imun, tak mabuk habis. Baik, itu yang kedua. Yang ketiganya adalah alkohol industri. Alkohol industri. Alkohol industri ini dibuat daripada bahan-bahan kimia, termasuk juga sumber petroleum
yang dia buatnya hasilnya disebut sebagai metanol. Metanol ini yang diambil, yang letakkan dalam sabun, letakkan dalam perfume tadi, letakkan dalam ubat-ubatan, termasuk juga lah kita yang nak pergi cucuk ni kan, nak pergi cucuk dan sebagainya, kerana sapu. Termasuk juga lah hari ni banyak produk yang paling terkenal zaman COVID ni adalah hand sanitizer, pencuci tangan yang ada alkohol. Yang tu ada alkohol. Yang tu ada alkohol. Jadi alkohol ini disebut sebagai alkohol industri. Maka alkohol industri ini hukumnya adalah harus. Dia suci. Dia tak ambil daripada alkohol arak tadi. Yang haram tu hanyalah arak. Yang ni bukan arak. Ya. So, kalau minyak wangi menggunakan kandungan alkohol, dia adalah harus dibawa semayang, digunakan untuk beribadah sebab dia tidak najis. Alkohol industri ini dia tidak najis. Ya. Yang tu kita kena faham. So tak ada isu tentang alkohol, minyak wangi yang ada alkohol, minyak wangi yang tak ada alkohol, tak ada isu pun. Ya, sebab dia telah tidak najis. Kalau kita bincang bab kandungan alkohol. Tapi soal kata ada juga dalam sudut yang lain ialah bahan-bahan yang minyak wangi itu sendiri. Bukannya isu tentang alkohol, bahan-bahan lain. Bahan-bahan ingredient yang lain itu wallahu alam. Yang ni kita nak bincang bab kandungan alkohol. Maka alkohol dalam minyak wangi ini ialah dia diharuskan. Yang tak boleh minum minyak wangi. Yang tu tak boleh. Minum minyak wangi memang tak boleh. Sebab dia lah memudaratkan. Ya. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan ini. Ya. Yang dah tahu dah dia ni boleh binasa, kita minum pula. Ya. Sebab dia akan flambe, dia akan membakar organ-organ dalaman follicle sebagainya. Jadi kalau kata nak lihat secara detail, saya telah jelaskan juga dalam YouTube saya berkenaan dengan alkohol ini. Wallahu a'lam. Ya.